Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazirah Balkis binti Muhammad Animan. Saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Fitrah binti Muhammad Jamil dan Siti Akirah binti Pandi akan membentangkan tajuk kami iaitu Tokoh Islam dan Barat Terkini serta sumbangan mereka dalam perakaunan. Pertama sekali, melalui kajian kami, dapatlah memahami apa itu perakaunan Islam dan konvensional serta matlamat kedua-duanya. Seterusnya, mengenali tokoh-tokoh Islam dan Barat terkini serta sumbangan mereka dalam perakaunan. Dan terakhir sekali, mengetahui cabaran dan isu-isu yang dihadapi ketika berkhidmat. Pengenalan iaitu definisi perakaunan. Perakaunan merupakan sistem merekod, melaporkan nilai aset, liability, pendapatan serta perbelanjaan. Perakaunan juga adalah kawalan pergerakan keluar masuk wang atau harta dengan catatan teliti dan tersusun. Ia juga menjadikan sesuatu urusan lebih sistematik dan menjadikan semua pihak bersifat amanah serta bekerjasama untuk kejayaan semua urusan mereka. Manakala menurut American Accounting Association, perakaunan ialah proses mengenal pasti, mengukur, mengkomunikasikan maklumat berbentuk ekonomi untuk membolehkan pertimbangan berpengetahuan dan keputusan dibuat oleh pengguna-pengguna maklumat itu. Manakala Muhammad Kamal Atiyah mendefinisikan perakaunan Islam sebagai satu pengiraan hasil-hasil kerja halal menurut kaedah syarak dengan dilaksanakan berdasarkan perbandingan pendapatan dan kos. Masuk kepada perakaunan Islam dan perakaunan konvensional. Pertama sekali, perakaunan Islam. Perakaunan dalam bahasa Arab disebut sebagai al-muhasabah atau al-hisab yang bererti mengira atau menyukat. Prinsip asas bagi perakaunan Islam ialah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya tidak berubah dan hanya cara atau kaedahnya saja yang boleh diubah. Manakala, akauntan dalam bahasa Arab dipanggil muhasib. Dalam perakaunan Islam, akauntan haruslah adil, amanah serta bertanggungjawab dalam melaporkan, mencatat, merekod dan sebagainya. Objektif bagi perakaunan Islam adalah merealisasikan maqasid syariah dan keadilan dalam menguruskan harta bagi memastikan hak semua terpelihara serta mendapat keridhaan Allah SWT. Seterusnya, perakaunan konvensional. Perakaunan konvensional merupakan ciptaan manusia mengikut nafsu dan boleh berubah mengikut keadaan. Kepentingannya hanya tertumpu kepada individu atau pemilik modal sesebuah syarikat yang bersifat sekular, iaitu mengutamakan keduniaan. Dalam perakaunan konvensional melibatkan urus niaga yang diharapkan dalam Islam, iaitu riba. Antara objektifnya ialah berasaskan keuntungan semata-mata, dan ia juga meyakinkan pengguna bahawa rekod yang dibuat boleh dipercayai dan benar, sedangkan ia tidak mengambil berat hasil pendapatan sama ada dari rasuah atau kos-kos lain yang diharamkan dari hukum agama Islam. Masuk kepada dua tokoh Islam terkini serta sumbangan. Yang pertama, Profesor Madya Dr. Azlan bin Hassan. Beliau dilahirkan pada 16 September 1971 dan berasal dari Kepala Batas Pulau Pinang. Beliau menerima ijazah pertama dalam bidang syariah di Universiti Al-Azhar Mesir. Kemudian, beliau menamatkan ijazah sarjana muda dalam syariah di Universiti Kahirah dengan perbezaan mumtaz pada tahun 1998. Kemudian, beliau memperolehi PhD di University of Wales, United Kingdom. Antara sumbangan dan jawatan yang disandang, beliau merupakan Profesor Madya dalam Perundangan Syariah Islam serta bekas Ketua Jabatan Perundangan Islam di Kuliah Ahmad Ibrahim, iaitu di Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia. Beliau juga pakar dalam bidang syariah seperti Undang-Undang Komersial Islam, Teori Undang-Undang Islam dan bidang yang berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam. Beliau juga Presiden Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam, iaitu ASAS. Selain itu, beliau juga memegang jawatan sebagai ahli lembaga penasihat syariah di beberapa institusi kewangan dan bank di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Selain daripada itu, beliau juga merupakan fellow syariah luaran bagi institusi perbankan dan kewangan Islam Malaysia, iaitu IBFIM.
Di samping itu juga, beliau menjadi ahli Majlis Penasihat Syariah SAC di Bank Negara Malaysia selama 2 penggal, iaitu pada tahun 2006 hingga 2008 dan 2010 hingga 2013. Beliau juga ahli Lembaga Syariah bagi Pertubuhan Perekonomian dan Perauditan Institusi Kewangan Islam, iaitu AAOIFI. Akhir sekali, beliau juga menghasilkan buku yang bertajuk Fundamental of Sharia in Islamic Finance. Seterusnya, antara cabaran dan isu-isu. Pertama, beliau membuat perbincangan mengenai musyarakah, iaitu isu jaminan perlindungan modal dan pengukuhan kredit bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman pada tahun 2011 di Persidangan Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara di Phuket. Antara perbincangan yang timbul adalah mengenai apabila kontrak pelaburan iaitu mudarabah dan musyarakah yang mahu diperkembangkan penggunaannya oleh institusi kewangan Islam adalah berkaitan isu perlindungan modal pelaburan oleh mudarib dan musyarik atau pihak ketiga. Mengenai hal ini menjadi perbandingan yang tidak setara dengan produk-produk pelaburan konvensional yang memberikan jaminan keuntungan tetap dan perlindungan modal, sekaligus prinsip tersebut tercabar di antara menjaga kepatuhan syariah dan menangani permintaan pelanggan. Tambah lagi, isu yang disentuh juga mengenai beberapa teknik pengukuhan kredit, produk pelaburan mudarabah dan musyarakah seperti Investment Risk Reverse IRR, Profit Equalization Reserve PER dan janji beli aset pelaburan iaitu Purchase Undertaking. Terusnya yang kedua iaitu mengenai isu-isu syariah dalam operasi takaful semula iaitu retakaful dan insurans semula reinsurance iaitu satu penjelajahan awal dari perspektif syariah. Dalam hal ini, beliau menjawab isu syariah yang berkaitan dengan amalan takaful semula, insurans dan insurans semula. Melalui isu ini, beliau juga membincangkan amalan takaful semula serta kepentingan dalam takaful moden. Oleh itu, beliau menerangkan beberapa dari pelbagai pendapat fatwa dan arahan serta lain-lain isu yang berkaitan yang dianalisis. Seterusnya yang terakhir ialah isu-isu syariah dalam kewajipan menunaikan zakat ke atas entiti korporat. Beliau membincangkan beberapa isu yang berkaitan dengan kewajipan mengeluarkan zakat atas entiti korporat. Pada permulaan, beliau menerangkan mengenai konsep entiti undang-undang melalui konteks pandangan Islam dan hubung kait pengeluaran zakat. Beliau juga membincangkan berkenaan konsep pemilikan sempurna, penentuan aktiviti syarikat dalam pengeluaran zakat dan cabaran-cabaran yang harus dihadapi oleh sesebuah syarikat korporat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitrah binti Muhammad Jamil dari kelas IC 2102A. Nombor kad pelajar 2020987471. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang satu lagi tokoh Islam terkini dan juga satu tokoh barat terkini serta sumbangan mereka dalam perakaunan. Baiklah, tokoh Islam terkini yang saya perolehi adalah Profesor Datuk Rifaat Ahmad Abdul Karim. Untuk makluman semua, Profesor Datuk Rifaat ini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan salah seorang tokoh yang paling disegani dalam sektor kewangan Islam. Beliau juga merupakan penerima banyak anugerah yang diiktiraf secara global. Sebagaimana yang sedia maklum, pada tahun 2016, beliau dianugerahkan Anugerah Diraja Kewangan Islam oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Baik, secara ringkasnya mengenai diri beliau, iaitu beliau mendapatkan pendidikan di Universiti Khartoum, Sudan selama 4 tahun, iaitu pada tahun 1971 hingga 1975. Kemudian, beliau mendapatkan ijazah sarjana selama setahun di University of Birmingham di United Kingdom pada tahun 1976 yang dibiayai sepenuhnya oleh ibu beliau. Beliau kemudiannya mendapat beasiswa dari universiti yang berpusat di Kuwait untuk melakukan PhD di University of Bath, United Kingdom pada tahun 1981. Beliau juga merupakan profesor pelawat di International Capital Market Association ICMA Center, Henley Business School
University of Reading di United Kingdom. Sebelum ini, beliau merupakan ahli Majlis Pentadbiran Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSIF Malaysia. Untuk makluman semua, beliau adalah seorang penulis terkenal dan yang telah mengarang kertas kerja akademik dan profesional serta bidang-bidang utama termasuk perakaunan, kewangan, tadbir urus dan peraturan dalam perkhidmatan kewangan Islam. Jadi, antara buku yang beliau karang ialah yang pertama, Takaful Insurans Islam, Konsep dan Isu Peraturan. Yang kedua, Kewangan Islam, Cabaran Peraturan. Yang ketiga, Kewangan Islam, Pertumbuhan dan Inovasi. Dan yang keempat, Etika Perniagaan dan Perekonomian. Baik, kita tengok pula pada sumbangan beliau. Antara sumbangan besar Profesor Datuk Rifaat kepada pembangunan industri perkhidmatan kewangan Islam termasuk peranan yang dimainkan oleh beliau dalam penubuhan dua badan penetapan piawaian antarabangsa, iaitu Pertubuhan Perakaunan dan Pengauditan bagi Institusi Kewangan Islam, iaitu AAOIFI. Yang kedua adalah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam, iaitu IFSB. Kemudian, beliau juga merupakan Setiausaha Agung IFSB yang pertama. Jawatan yang disandangnya sejak IFSB mula beroperasi iaitu pada tahun 2003 hingga 2011. Pada tahun 2012 pula, beliau memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif International Islamic Liquidity Management, iaitu sebuah institusi antarabangsa yang ditubuhkan oleh bank-bank pusat. Untuk cabarannya, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ketika Profesor Datuk Rifaat sedang berkhidmat ialah pada tahun 2016, Malaysia berdepan dengan cabaran dalam industri Islam. Jadi, beliau menyatakan bahawa infrastruktur kewangan Islam Malaysia menawarkan sistem yang komprehensif dengan sistem perundangan serta prudensial yang sangat baik kepada penggiat industri di seluruh dunia negara lain. Manakala ia juga boleh menarik perhatian orang ramai ke sini untuk. Selain itu, beliau juga memperkenalkan tentang sukuk global pasaran dan beliau menerangkan tentang peranan Malaysia yang berpotensi untuk membangunkan sukuk global pasaran tersebut. Okey, untuk pencapaian anugerah pula, kalau kita lihat telah banyak sumbangan yang telah beliau sumbangkan, maka sememangnya layaklah untuk beliau menerima pelbagai anugerah. Antara anugerah yang beliau terima ialah anugerah Diraja Kewangan Islam, yang mana anugerah diraja ini memberi pengiktirafan kepada individu-individu yang cemerlang dalam usahanya memajukan kewangan Islam di peringkat. Okey, seterusnya, antara anugerah lain yang beliau terima adalah anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam perbankan dan kewangan Islam yang dianugerahkan oleh Forum Perbankan dan Kewangan Islam di Bahrain. Kemudian, beliau juga menerima anugerah perniagaan dan kewangan Islam, iaitu sumbangan kecemerlangan dalam kewangan Islam. Beliau juga menerima anugerah Bank Pembangunan Islam untuk perbankan dan kewangan Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tokoh barat terkini serta sumbangannya dalam perakaunan. Jadi, tokoh barat yang saya perolehi adalah Charles Thomas Holmgren. Beliau merupakan seorang sarjana perakaunan Amerika dan profesor perakaunan di Stanford. Untuk maklumat semua, Charles Thomas Holmgren ini dilahirkan pada 28 Oktober pada tahun 1947. Beliau mendaftar di University of Marquette dan kemudiannya selepas tamat pengajiannya itu, beliau bergabung dengan sebuah firma perakaunan KPMG Pitt Marwick sebagai kaki tangan juru audit. Pada tahun 1950 pula, beliau mengajar sepenuhnya di Spensharon College, iaitu sebuah kolej perniagaan komersial. Seterusnya, beliau mendapatkan ijazah sarjana di University Harvard pada tahun 1952. Setahun kemudian, beliau diperakui sebagai CPA Certified Public Accountant, iaitu Accountant Awam Bertauliah di Wisconsin. Dan pada tahun 1955, beliau mendapatkan ijazah doktor di University of Chicago.
Di semasa beliau melanjutkan pengajiannya kedoktorannya di Chicago itu, beliau adalah seorang ahli sepenuh masa di fakulti yang berkhidmat sebagai tenaga pengajar dan juga penolong profesor. Baiklah, kita tengok pula pada sumbangan besarnya. Antara sumbangannya ialah beliau pernah aktif dalam organisasi profesional. Beliau pernah berkhidmat sebagai anggota APB, iaitu Accounting Principles Board, iaitu lembaga prinsip perakaunan. Kemudian Majlis Penasihat FASB, iaitu lembaga piawaian perakaunan kewangan, dan juga pemegang amanah Yayasan Perakaunan Keuangan. Kemudian beliau juga ada menulis beberapa artikel untuk jurnal profesional dan mengarang sejumlah buku, termasuklah buku tentang perakaunan, iaitu antaranya adalah Cost Accounting, Managerial Emphasis, dan Introduction to Financial Accounting, dan ada beberapa lagi. Manakala artikel pertama yang diterbitkan oleh beliau adalah bertajuk Security Analysis and Price Level dalam ulasan perakaunan yang diambil dari tesis kedoktorannya. Sebagai penghormatan kepada isterinya, beliau juga telah menubuhkan John E. Holmgren Professor dalam perakaunan di Stanford pada tahun 1984. Baiklah, cabarannya pula. Sebagai bapa perakaunan yang terkenal, sudah tentulah beliau juga mempunyai cabaran dalam kehidupannya, yang mana sebelum ini beliau telah menerima banyak kritikan daripada orang ramai disebabkan oleh beberapa salah faham mengenai tentang fungsi asas lembaga pengarah. Baiklah, kita tengok pula pada anugerah pencapaian beliau. Bagi menghargai sumbangan beliau selama tempoh berkhidmat ini, Charles Thomas Holmgren telah dikurniakan pelbagai anugerah. Antaranya ialah beliau menerima anugerah pencapaian profesional alumni University of Marquette dan anugerah pendidik cemerlang yang pertama yang diberikan oleh AAA. Untuk pengetahuan umum, beliau juga merupakan satu-satunya profesor yang menerima anugerah kecemerlangan fakulti serta anugerah profesor cemerlang yang dikeluarkan oleh California CPA. Selain itu, beliau adalah penerima anugerah pendidik perakaunan cemerlang pertama yang diberikan oleh Institut BPA Amerika. Manakala ijazah doktor pentadbiran perniagaan yang terhormat diberikan kepadanya oleh Marquette University dan ijazah doktor Human Surat Kehormat di Paul. Jadi di sini jelaslah bahawa Profesor Datuk Rifaat dan juga Charles Thomas Holmgren adalah individu yang sangat hebat dan perlu kita kagumi serta kita contohi dalam kehidupan kita. Jadi setakat ini sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli seterusnya untuk menyambungkan pembentangan ini. Barry Simelonson dilahirkan pada 19 April 1958 di Houma, Louisiana, Amerika Syarikat. Beliau merupakan Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif Institut CPA Amerika, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Akauntan Profesional Bertauliah Antarabangsa dan Badan Akauntan Profesional yang paling berpengaruh di dunia yang mempunyai lebih daripada 657,000 ahli dan pelajar. Beliau dipilih untuk memegang jawatan tersebut pada bulan Julai tahun 1995 dan telah menjadi pengarah operasi institut di New York, New Jersey, Washington DC, Durham, NC dan Texas. Beliau telah memulakan kerjayanya dalam perakaunan pada tahun 1979 di sebuah firma CPA yang kecil di Louisiana, manakala pada tahun 1984 beliau dipilih sebagai rakan kongsi. Melansong merupakan lulusan daripada Nicholls State University di Louisiana pada tahun 1978 dalam jurusan perakaunan dengan gelaran anak di bawah umur dalam kerajaan.
Sebelum menyertai AICPA, Melansong berkhidmat selama 8 tahun sebagai pengarah Executive Society of Lausiana CPA dan beliau telah bergabung dengan AICPA pada tahun 1995 ketika berusia 37 tahun. Melansong merupakan CEO paling lama berkhidmat dalam sejarah dengan 131 tahun organisasi. Selain berkhidmat sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif AICPA, Melansong adalah anggota delegasi AICPA ke Persatuan Akauntan Antarabangsa yang objektif utamanya adalah pengembangan dan peningkatan profesi perakaunan di seluruh dunia dengan standard yang diselaraskan. Beliau juga merupakan ahli lembaga pengasas dan inisiatif transformasi pemerintah, berkhidmat di Dewan Pusat Dagangan AS untuk daya saing pasaran modal dan merupakan anggota delegasi ke Persatuan Akauntan Antarabangsa IFAC. Untuk pengetahuan umum, Barry Melansong telah banyak menyumbang jasa dalam dunia perakaunan, terutamanya kepada AICPA, American Institute of Certified Public Accounts. Antara kejayaannya dalam memimpin AICPA menjadi sebuah institut perakaunan yang berkembang maju sehingga sekarang ialah AICPA telah berkembang menjadi badan keahlian CPA terbesar di dunia dan telah memelopori sejumlah inisiatif untuk memberi manfaat bukan hanya kepada profesi tetapi juga kepada para pelabur, pemilik perniagaan, pemberi pinjaman dan masyarakat umum. Ini termasuk Pusat Kualiti Audit, Standard Pelaporan Syarikat Swasta, Bahasa Pelaporan Perniagaan Extensible XBRL, Peperiksaan CPA berkomputer dan 2 program pendidikan celik kewangan pengguna. Selain itu, di bawah kepimpinan Melansong pada tahun 2011, AICPA membentuk usaha sama dengan SIMA untuk meningkatkan perakaunan pengurusan di peringkat global. Mereka membuat penunjukan Chartered Global Management Accountant CGMA untuk profesional yang memenuhi aras tinggi ketelitian dan kualiti. Hari ini, kira-kira seramai 150,000 profesional memegang jawatan CGMA di seluruh dunia. Berdasarkan artikel pada Journal of Accountants pada tarikh 24 Februari 2009, AICPA telah mengumumkan bahawa tempoh Barry Melansong sebagai Presiden dan CEO telah dilanjutkan selama 5 tahun tambahan oleh Lembaga Pengarah Institut selepas beliau terlibat dengan tuduhan di bawah skandal perakaunan dan tuduhan urus niaga. Ernie Almonte, Ketua AICPA, mengatakan bahawa keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat untuk lembaga pengarah kerana Melansong telah memberikan sumbangan besar pada profesi CPA selama 14 tahun terakhir. Pengawasan berterusan Melansong dari AICPA akan memberikan sumbangan besar terhadap pekerjaan CPA dan seterusnya membantu pelanggan syarikat dan komuniti mereka untuk berjaya. Selama 40 tahun kerjayanya, Melansong telah berkhidmat sebagai peguam bela untuk profesion perakaunan. Dia telah membina hubungan yang luas dengan pemerintah di seluruh dunia, memperluaskan jangkaan orang ramai dan profesion perakaunan pengurusan ke arah era baru dan peluang. Beliau sangat aktif dalam menentukan peranan dan tanggungjawab profesion perakaunan baik sebelum, semasa dan selepas dan sejak profesion telah berhadapan dengan peningkatan cabaran dan tuntutan untuk mengembangkan inisiatif pemikiran dan perakaunan. Antara cabaran yang dihadapi oleh Barry Melansong dalam dunia perakaunan ialah pada tahun 2002 bukanlah tahun yang tepat untuk perakaunan. Bagi Barry Melansong yang merupakan Ketua Eksekutif Badan Perundangan Industri Perakaunan, tahun tersebut merupakan tahun yang mengerikan kerana gelombang skandal perakaunan telah merosakkan imej AICPA. Pada pengawasannya, AICPA telah dituduh memberikan sedikit arahan terhadap peraturan audit yang ditetapkan olehnya yang seharusnya melindungi para pelabur, dan
AICPA juga telah membuat laman web yang memicu pelbagai pertuduhan konflik kepentingan terhadapnya. Sebanyak 160 anggota akauntan telah menandangi petisyen yang memintanya untuk mengundurkan diri. BDO Segmen Firman Perakaunan Terbesar Kelima telah menyaman AICPA melalui laman web dengan menuduh Melonsong berusaha untuk memperkayakan dirinya sendiri dan juga menyatakan bahawa AICPA bersaing secara salah dengan firma perakaunan yang lain. Seorang anggota AICPA telah mengajukan pelanggaran etika yang menuduh beliau melakukan transaksi sendiri dan selepas itu Kongres menarik tugas pengawasan audit AICPA daripadanya dan menyerahkannya kepada lembaga persekutuan baru. Selain itu juga Melonsong juga telah memberi ucapannya dalam majlis State of the Accounting Profession and Major Issue Update dan beliau telah mengatakan bahawa cabaran terbesar bagi industri perakaunan pada hari ini dan kepada dirinya juga ialah disebabkan perkembangan teknologi yang pesat, kemajuan besar dalam blockchain, kecerdasan buatan AI dan analisis data menunjukkan kesan dramatik kepada firma perakaunan tradisional, penuntut struktur baru, modal perniagaan dan paradigma. Perubahan tambahan yang pernah dipuji sebagai kemajuan tidak lagi cukup disebabkan persekitaran yang kini berubah dengan pantas. Oleh itu, untuk berkembang maju, syarikat perakaunan harus berani dan pantas dalam tindakan dan strategi mereka. AICPA, American Institute of Certified Public Accounts, adalah organisasi profesional dalam bidang perakaunan awam yang keahliannya hanya untuk akauntan awam yang diperakui. Organisasi ini menetapkan standard etika profesional dan standard audit AS untuk syarikat swasta, organisasi bukan keuntungan, kerajaan, persekutuan negeri dan tempatan. Penubuhan AICPA menjadikan perakaunan sebagai profession istimewa kerana keperluan pendidikan yang ketat, standard profesional yang tinggi, kod etika profesional yang ketat dan komitmen untuk melayani kepentingan umum. Matlamat utama AICPA adalah untuk menyediakan sumber-sumber maklumat dan kepimpinan anggotanya yang membolehkan mereka memberikan perkhidmatan berharga dengan cara profesional tertinggi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, majikan dan pelanggan. Dalam memenuhi misinya, AICPA bekerjasama dengan organisasi perakaunan awam yang berdaftar di negeri dan memberi keutamaan kepada bidang di mana ketergantungan awam terhadap kepakaran perakaunan adalah penting. Pendidikan merupakan satu platform untuk menyediakan graduan dalam menghadapi cabaran profesion masing-masing. Sistem pendidikan perakaunan yang telah dibangunkan kebanyakannya berdasarkan perakaunan konvensional yang merujuk kepada sistem pendidikan barat. Kebanyakan isu berkaitan dengan skandal perakaunan korporat dan krisis yang berlaku tidak kiralah sama ada di Malaysia maupun di luar negara adalah disebabkan oleh kurangnya nilai-nilai etika dalam diri seseorang akauntan ketika melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Antara contoh skandal perakaunan yang berlaku adalah pada awal tahun 2000 telah menimbulkan kesan yang mendalam terhadap reputasi profesion perakaunan. Oleh itu, untuk mengelakkan masalah ini sering berlaku dalam dunia perakaunan, sistem pemurnian pendidikan perakaunan dengan mengambil kira etika nilai-nilai Islam dalam sistem perakaunan hendaklah diwujudkan dan dititik beratkan agar tindakan ini dapat melengkapkan bakat-bakat perakaunan yang akan datang dengan etika profesionalisme perakaunan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Antara usaha yang kita dapat lakukan untuk memperkukuhkan lagi nilai-nilai etika graduan perakaunan bagi mewujudkan seorang tokoh perakaunan yang berjaya sehebat tokoh perakaunan Islam dan Barat yang terdahulu maupun
terkini ialah terbahagi kepada 4 peringkat. Peringkat pertama ialah etika pengetahuan yang bermaksud menerapkan asas pengetahuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai profesional, etika dan sikap. Peringkat kedua ialah sensitiviti etika. Etika ini adalah penting dalam memastikan pembangunan calon merasai keinsafan dalam menghayati isu-isu sebenar kehidupan. Manakala peringkat ketiga ialah dimensi etika. Dimensi etika ialah etika penghakiman di mana individu itu belajar tentang bagaimana untuk mengintegrasikan dan mengaplikasikan etika pada pengetahuan yang apabila tiba pada keputusan alasan dan berinformasi. Akhir sekali di peringkat keempat ialah kelakuan beretika. Etika ini dapat melahirkan tanggungjawab akauntan profesional yang bukan sahaja sekadar menahan diri daripada tindakan yang boleh memudaratkan orang lain, malah pada masa yang sama aktif dalam meneruskan urusan tindakan yang betul. Semua etika dan integriti ini merupakan antara ciri-ciri terpenting untuk seseorang menjadi akauntan yang berjaya dan berwibawa, kerana mereka harus tahu dan sentiasa bijak dalam mengenal pasti perkara yang betul dan salah untuk dilaksanakan dalam bidang tugas mereka, dan perlu sentiasa menunjukkan integriti dalam laporan perakaunan dan pembukuan. Antara kualiti penting yang perlu ada pada setiap akauntan ialah menjadikan amanah dan integriti sebagai tunggak utama jati diri. Bagi akauntan, menerapkan sikap amanah dan integriti amat penting kerana mereka bertanggungjawab sebagai penasihat perniagaan dan rakan niaga strategik kepada organisasi kecil maupun besar. Sebagai orang utama dalam pengurusan dana dan berperanan besar meningkatkan prestasi perniagaan, setiap akauntan perlu mempunyai etika yang sangat kukuh. Pada masa kini, kecelikan terhadap teknologi juga memainkan peranan besar dalam industri, dan para akauntan harus mendapatkan pendedahan secukupnya dalam topik ini. Akauntan yang tidak berminat untuk belajar tentang perkembangan dalam dunia perakaunan tidak boleh kekal lama, dan perkara ini menyukarkan perkembangan perakaunan negara dan juga profesional mereka, kerana mereka tidak dapat menjadi aset penting kepada sesebuah organisasi untuk jangka masa panjang. Malaysia pada hari ini semakin ketandusan akauntan yang bertauliah. Oleh itu, antara cadangan dan cara untuk meningkatkan jumlah akauntan yang bertauliah di Malaysia ialah bermula daripada pelajar perakaunan di universiti. Antara inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan Malaysia pada masa kini adalah menjalinkan kerjasama antara badan-badan profesional dengan institut pendidikan. Dengan cara latihan industri yang dijalankan haruslah memfokuskan kepada sektor yang memerlukan akauntan bertauliah dan menyediakan lebih banyak maklumat tentang kerjaya sebagai akauntan bertauliah kepada institut pendidikan. Diharapkan dengan cadangan ini dapat membantu Malaysia mencapai hasrat untuk melahirkan lebih ramai akauntan yang bertauliah pada masa yang akan datang. Sistem perakaunan Islam perlulah dilaksanakan dengan lebih meluas, terutamanya di Malaysia, dengan cara pendekatan sistem dui perbankan dan ruang lingkup undang-undang. Yang pertama, sistem dui perbankan. Dual banking system atau sistem dual perbankan ialah sistem perbankan Islam sebagai alternatif kepada sistem perbankan sedia ada di negara kita, dan juga pendekatan kaedah harmonisasi untuk undang-undang syariah dan sivil di dalam sistem perbankan Islam. Yang kedua, ruang lingkup undang-undang merujuk kepada ruang lingkup tanggungjawab institusi perbankan Islam. Mereka ini tidak boleh lari daripada undang-undang sivil maupun hukum syarat. Institut perbankan Islam di Malaysia bukan sahaja perlu mematuhi undang-undang syariah, malahan dikehendaki juga untuk mematuhi undang-undang sivil yang berkaitan, undang-undang
prosedur di Mahkamah Sivil dan juga garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Walaupun pelbagai kejayaan telah dicapai dalam pelaksanaan sistem perbankan Islam tersebut, namun sehingga kini hasrat untuk memartabatkan ekonomi umat Islam khususnya di Malaysia masih belum dapat dicapai sepenuhnya. Oleh kerana itu, ekonomi Islam masih menunggu fikiran-fikiran dan karya-karya kreatif daripada para penyokongnya untuk mengembangkan dan sekaligus membuktikan secara nyata bahawa ekonomi Islam memang lebih baik dan membawa rahmat kebaikan kepada seluruh umatnya. Akhir sekali ialah kita mestilah menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai contoh dan sumber inspirasi untuk berjaya dalam sesuatu perkara serta menghargai jasa mereka kerana telah berjaya membuat penambahbaikan dan mengembangkan dunia perakaunan sehingga menjadikan peranan perakaunan sebagai sumber yang penting dalam membangunkan negara.